Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan kita, menambahkan kefahaman terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Kita akan bersama-sama melipat kali gandakan dan menambahkan amal kebajikan kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang terbaik. Kita buat dengan penuh disiplin, penuh cermat, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala dan juga ganjaran dalam Ramadan ini. Maka sebab itu di kesempatan yang ada pada malam ini, Amba ingin berkongsi dengan hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah berkenaan dengan persiapan dan juga persediaan kita menghadapi bulan Ramadan. Amba yakin dan juga percaya kita telah melakukan persiapan dan juga persediaan untuk memasuki bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan kita semakin hari semakin bersemangat untuk bersedia masuk ke dalam madrasah Ramadan. Ulama-ulama kita menulis berkenaan dengan perangai ataupun perihal manusia apabila berhadapan dengan bulan Ramadan ataupun ketibaan bulan Ramadan. Jenis yang pertama ataupun kelompok yang pertama, mereka bergembira, mereka bersemangat apabila tibanya bulan Ramadan. Mereka sangat rindukan bulan Ramadan. Mereka sangat menantikan ketibaan bulan Ramadan dengan perasaan
sedemikian menyebabkan mereka membuat persiapan dan juga persediaan. Jenis yang kedua, mereka melalui ataupun mereka menunggu ketibaan Ramadan dengan perasaan yang biasa-biasa, perasaan yang kalau siapa boleh Ramadan gak puasa lah, kalau lambat lagi gak lambat, kalau siapa gak kita puasa, tanpa melalui persiapan dan juga persediaan. Itu jenis yang kedua. Jadi dua jenis ni kita akan jumpa depan kita dan kita akan melihat gelagat-gelagat dua jenis manusia ni. Dan insya-Allah, dan ambo yakin dan juga percaya, kita semua yang ada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini berada pada kumpulan yang pertama ataupun jenis yang pertama, iaitu gembira dan bersemangat untuk menunggu ketibaan Ramadan, kerana kita nak bertungku lumus untuk melakukan ibadat di dalam bulan Ramadan. Maka apabila keadaan seperti itu, maka tidak dapat tidak kita akan membuat persiapan dan juga persediaan sebagaimana kita nak melaksanakan haji ataupun umrah. Kita buat persiapan rapi. Begitu juga kita nak musafir ataupun kita nak bercuti di mana-mana dengan keluarga kita, maka kita akan membuat persiapan rapi. Duitnya, lepas tu keselamatannya, macam-macam perkara yang kita buat. Apatah lagi apabila kita nak menunggu satu Ramadan dan untuk berakhirnya sebulan Ramadan, maka tidak dapat tidak kita mesti melakukan persiapan dan juga persediaan supaya Ramadan yang kita lalui, Ramadan yang berjaya, Ramadan yang mendapat ganjaran dan juga pahala daripada Allah Ta'ala. Maka ulama-ulama telah meletakkan beberapa isti'dad, persiapan dan juga persediaan untuk menghadapi Ramadan. Isti'dad yang pertama ataupun persiapan yang pertama dia panggil isti'dadur ruhi, iaitu persiapan daripada sudut rohani ataupun dalaman. Iaitu apa dia maksud dia? Kita kena bersihkan dalaman kita, kena bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, daripada dosa-dosa yang kita lakukan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Maka nak membersihkan hati dan juga jiwa kita tu, tidak dapat tidak kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat tidak nak suruh hati kita, jiwa kita bersih sebagaimana kain berwarna putih. Tidak ada orang panggil Kelantan petik sawo, tidak ada kotoran, tidak ada cemar, bersih seperti kain putih. Maka tidak dapat tidak kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara asas untuk kita bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita. Sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau telah menyebut dan telah menulis dalam kitabnya yang masyhur Riyadus Salihin. Ada terjemahan bahasa Jawi, ada terjemahan bahasa Melayu. Kita buka kitab Riyadus Salihin, dia ada banyak bab.
Dan kita lihat susunan yang telah disusun oleh Al-Imam Nawawi ini cukup cantik. Mengikut dia meletakkan ayat Al-Quran dan juga hadis, mengikut bab yang dia nak syarah. Sebagai contoh, perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan bertaubat, babu taubah. Maka babu taubah ini berkenaan dengan bab taubat. Imam Nawawi bawa ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan bertaubat. Lepas tu Imam Nawawi bawa pula hadis-hadis berkenaan dengan bertaubat. Cuma muqaddimah sebelum dia bawa ayat Quran dan juga hadis, Imam Nawawi telah menakalkan daripada percakapan ataupun daripada pendapat-pendapat ulama. Imam Nawawi menulis qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Bertaubat itu adalah wajib bagi setiap dosa yang kita lakukan. Kok mana-mana bertaubat ini wajib. Min kulli zambin, pada setiap dosa, sama ada kecil ataupun besar. Tu hak ulama bawa dulu. Nak bersihkan jiwa kita dan juga hati kita ni, kok mana-mana pun wajib kita bertaubat kepada Allah. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Imam Nawawi kata, sekiranya maksiat ataupun kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan oleh hamba itu berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, dia tidak semaya ke, dia tidak puasa ke, tak ada kaitan dengan makhluk, dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falaha salasatu syurut, maka kena ada 3 syarat. Kena ada 3 syarat. Ahaduha an yuqli'a anil ma'siyah. Syarat yang pertama, dia kena berhenti daripada melakukan maksiat. Hak ni hak mula-mula. Kok mana-mana pun kena berhenti. Rasa berat ke, rasa tak gamak ke, kita kena berhenti. Sebelum nak masuk satu Ramadan ni, kena stop. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Mari rasa menyesal di atas kesilapan dan juga kesalahan yang kita buat. Syarat dia kena mari rasa menyesal. Kalau berhenti tak mari rasa menyesal, dia akan buat pula lepas ni. Dia tidak rasa benda tu salah, maka dia mari rasa menyesal. Allah, tak kena weh, hok aku buat, hok aku royak ni tak kena. Mari rasa menyesal. Wasalisu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia tidak akan mengulangi kesilapan ataupun kesalahan hok dia buat abadan, sampai bila-bila. Ini syarat taubat yang Allah Ta'ala terima. Mula-mula berhenti, yang kedua wari rasa menyesal, yang ketiga dia tak akan ulang dah abadan, sampai bila-bila. Imam Nawawi kata, hak tu 3 syarat sekiranya kita buat dosa, buat kesalahan berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Tinggal semaya ko, orang panggil tak puasa ko, tak keluar zakat ko, ni dosa berkaitan dengan Allah. Ada 3 syarat. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Imam Nawawi kata, kalau dosa tu berkaitan dengan makhluk, kita buat salah dengan orang, buat salah dengan A ke, buat salah dengan B ke, tak kira lah. Fa syurutuha arba'atun, maka syarat dia jadi 4. Tambah so 3 hok ambo sebut dah. Yang keempat, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Kita kena sesal dengan tuan dia. Kita kena bersihkan kesalahan kita tu dengan tuan punya badan.
Contoh hak Imam Nawawi bawa, fa in kanat malan aw nahwa raddahu ilaih. Kalau kita ambil harta dia, kita kena hantar balik. Kalau kita curi harta dia, kita kena hantar balik. Kalau kita curi selipar dia, kita kena hantar kelik. Kalau kita ambil barang gapo-gapo, kena hantar balik. Tu kalau buat dosa dengan manusia. Kalulah wa in kanat ghibatan. Kalau kita ni buat dosa dengan manusia dengan ghibah, mengupak. Oh, dia tu popek. Kita ngupak, ataupun kita fitnah, ataupun kita pelago dia tu dengan orang ni orang tu, istahallahu minha, kita kena minta halal dengan dia. Minta halal ni kena jumpa tuai badan lah. Mak, kawan nak minta maaf dengan demo. Bapa? Kawan paruk kata demo. Oh, depan demo kawan baik, kok belakang demo kawan tikas kat sana. Kena royak kawan nak minta maaf dengan demo. Tu kalau buat dosa dengan manusia. Tu syarat yang kepak. Imam Nawawi kata, sekiranya fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuh. Sekiranya kita tak buat salah satu daripada 3 syarat tadi, 4 syarat tadi, lam tasihha taubatuh, taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billahi min zalik. Kalulah orang tu mati dah, nyayalah kita. Dia mati dah, tapi kita dok fitnah dia lagi, kita dok mengupak kau dia lagi, kita dok puduh dia lagi. Oh, letihlah kita nak minta maaf dengan orang mati ni. Kalulah kita buat dosa dengan Allah, boleh kita bangun, kita boleh juga. Tapi paling kurang pun kita dengan diri kita. Ni bila melibatkan manusia, ugah we nak gi minta maaf dengan dia. Tu syarat yang diletakkan oleh ulama-ulama kita sekiranya kita melakukan dosa dan kita nak bertaubat kepada Allah supaya hati kita, jiwa kita bersih daripada dosa dan juga maksiat seperti kain putih. Lagu itulah syarat-syarat hak kita kena buat. Tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, isti'dadul fikri, iaitu persiapan dan juga persediaan daripada sudut fikrah. Fikrah ni maksudnya iaitu kita kena ulang kaji, kita kena faham dan juga kita kena tahu hukum hakam berkaitan dengan puasa. Kita nak masuk puasa ni gak, maknanya kita kena tahu, kita kena faham, kita kena reti berkenaan dengan hukum hakam puasa. Makruh lagu mana, batal lagu mana, nak bayar video lagu mana, nak bayar macam-macam lah. Hak ni kita kena tahu. Kalau buat lagu ni hukum dia batal, kalau buat lagu ni hukumnya makruh, kalau buat lagu ni tak ada pahala. Hak tu kita kena tahu. Kita kena tahu dan juga kita kena faham. Bagi hamba kita tak perlu ngapa. Paling kurang kita tahu orang panggil kesan. Bila jadi lagu ni, lagu ni. Bila jadi lagu ni, lagu ni. Dalam kitab fiqh ni, khususnya berkenaan dengan puasa, dia ada 2 perkara hak kita kena ambil berat. Yang pertama dia panggil mubtilatus saum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Buat benda ni batal puasa kita. Contoh paling mudah, makan ataupun minum dengan sengaja di siang dalam bulan Ramadan, batal puasa. Aliman amidan, dia tahu, dia sengaja makan juga, minum juga, batal puasa dia. Tu orang panggil mubtilat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua dia panggil muhbitatus saum, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa dia tak batal, cuma tak ada pahala.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala. Berapa lama Nabi kata di kalangan orang yang berpuasa ni, laisa min siyami, tak ada satu daripada puasa dia kecuali dua perkara dia boleh. Al-ju' lapar, wal 'atash dan juga dahaga. Sebab apa? Sebab puasa dia tak boleh pahala. Ulama-ulama kata gapo perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, antaranya ghibah, iaitu mengumpat. Lepas semaya subuh, lepas ngaji Quran, ngumpat. Kokek, pope. Ataupun membuat fitnah, ataupun mengadu domba, puduh orang, pelaga orang. Maka selagi mana dia tidak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka puasa dia tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadza billahi min dzalik. Jadi dua perkara ni kita kena tahu. Jangan kita buat sebarangan, kita bimbang. Takut puasa kita ni mendapat orang panggil laknat daripada Allah, kerana tak ada pahala kita buat perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa kita. Begitu juga dalam sembahyang. Perkara-perkara yang kita buat apabila dia boleh membatalkan pahala sembahyang. Kita sembahyang tapi tak ada pahala. Kalau dalam ibarat kitab fiqh hak dulu, dia buat dalam contoh dalam kitab Fathul Qarib, dia buat contoh sembahyang dengan memakai pakaian yang dicuri. Jubah ataupun baju Melayu hak dia curi, dia sembahyang. Tutup aurat tapi tak ada pahala. Bapa tak ada pahala. Baju curi, piyah curi kok, kain plekat curi kok, tak ada pahala. Semaya dia sah, semaya dia comel, rukun lah, syarat lah, tapi pahala tak ada. Kalau contoh lah ni kak, hamba boleh buat ibarat kak, anak-anak muda lah, khususnya budak-budak jatah kita ni, orang-orang jatah kita ni, remaja-remaja kita ni semaya, tapi dia pakai gelar tangan, ataupun dia pakai rata tekuk. Jatah pakai rata tekuk, pakai gelar tangan. Dia tengah semaya, pak ada rata tekuk, ada gelar tangan. Benggo lah, orang panggil benggo. Pahala dia tak ada semaya. Sebab apa? Kerana dia semaya dengan memakai perhiasan perempuan. Tak batal semaya dia. Selagi mana dia tidak buat perkara-perkara yang batal, semaya dia sah, tapi tak ada pahala. Begitu juga dengan puasa. Kita kena berjaga-jaga dengan dua perkara ni, mubtilat dan juga muhbitat. Ada di kalangan kita, dia puasa, tiba-tiba dia buat perkara-perkara yang batal. Dia kata tak tahu, ambo tak tahu buat lagu ni batal, ambo tak tahu buat lagu ni batal. Tak tahu ni Allah Ta'ala maaf, agama kita maaf, kerana dua perkara yang dia tak tahu. Dia tak tahu, pertama syarat dia dalam kitab fiqh kata, kerana dia ni mu'allaf. Dia puasa, tahun pertama puasa. Puasa tu tak tahu satu, makan minum. Tengok-tengok, dia mau mu'allaf, baru masuk Islam. Tak apa, mau mu'allaf. Maknanya agama benda, agama maaf, Islam kita maaf. Yang kedua, dia jawab tak tahu ni kerana dalam kitab fiqh kata ba'idun anil ulama, duduk jauh daripada ulama. Jauh daripada ulama ni ibarat kata gapo? Dia duduk atas gunung, dia duduk dalam hutan, dia duduk di lereng-lereng bukit. Maksudnya gapo? Tak ada masjid, tak ada surau orang, tak ada orang bel, tak ada masjid, tak ada orang alim, tak ada ustaz. Sorang-sorang dia dalam hutan.
Tiba-tiba dia puasa, mari masjid kita ni semaya, tak tahu go satu. Mana demo semaya makan orang pendek. Tengok-tengok duduk atas gunung, duduk dalam bukit. Oh, tak apa. Tapi kalau dia jawab tak tahu, tengok-tengok alamat duduk Telipuk. Tengok alamat duduk Kampung Seri, duduk Kota Baru, duduk Langgar. Kena qada balik semaya dia. Kena qada balik puasa dia. Sebab apa? Dia jawab tak tahu tu kerana kecuaian dia. Kerana tak cara dia kepada masjid, tak cara ke kuliah-kuliah, tak cara nak menuntut ilmu, sibuk siang malam pagi petang cari duit, cari harta. Tak ada nak singgah semaya, nak duduk sebentar di antara maghrib dengan isya. Belorak sama. Akhir sekali tak tahu. Tengok-tengok alamat Kota Baru. Jadi dia kena qada semaya dia kena qada puasa dia. Ambo pergi masjid mana-mana ambo cerita. Hok ambo nak cerita ni. Sebagai orang panggil sebagai pedoman kepada kita. Ambo pergi satu masjid bulan lepas, berlaku pada bulan lepas. Ambo ngajar kuliah maghrib, ambo nak tubik balik lah. Ada seorang pocik mari jumpa dengan ambo. Pocik tu berumur lebih kurang umur 70 lah. Pocik umur 70. Dia mari jumpa dengan ambo. Dia kata, "Ustaz, nak tanya soalan." Kata boleh. Dia kata, pocik dia kata ambo ni akhir balik umur 50. Soalan dia. Ambo ni akhir balik umur 50. Ambo tak behel lagi. Dia ulang 2 kali. Ambo ni akhir balik umur 50, Ustaz. Betul? Ambo kata, ambo nak qada semaya ni ada waktu haram ke? Mari telitah. Lah dia kata, pokcik ni umur 50 baru semaya. Umur 50 baru semaya. Tapi Allah Ta'ala buka taufik hidayah kepada dia. Walaupun dia ni umur 50, dia semaya. Dia kata ada waktu hari ke Ustaz semaya ni. Amba kata qada semaya ni tak ada waktu tahrim. Lepas subuh boleh qada, lepas asar boleh qada. Boleh qada, 24 jam boleh qada semaya. Dia kata lagu tu lah Ustaz, kita zaman muda dulu jahil. Bayangkan umur 50 baru semaya, berapa puluh tahun dia tak semaya. Tak tahu lagi umur 50 tu semaya betul ke salah. Waktu nombor 2 pula. Nak ayatnya selamat Allah Ta'ala ketuk pintu hati dia untuk dia semaya. Tak apalah dia qada pun qada gila. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dia, moga dosa dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia betul-betul isah, betul-betul orang panggil menyesal di atas apa yang dia buat, insya-Allah Allah Ta'ala ni innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala ni maha pengampun lagi maha penyayang. Nak ngoyaknya kalau umur 50 baru semaya tak apa. Kalau umur 70, 80 mitah lagi semaya. Allahu Akbar. Nak oyaknya persiapan daripada sudut ilmu fiqh khususnya bab puasa ni kita kena tahu. Jangan kita puasa 2-3 hari, seminggu dah puasa, wela batal. Aku tak tahu satu. Kena qada balik. Yang ketiga, dia panggil isti'adadul badani. Persiapan daripada sudut luaran kita, tubuh badan kita. Maksudnya gapo? Kena jaga kesihatan. Kena jaga kesihatan kita. Kita hak sihat ni alhamdulillah. Kita nak biar sebulan Ramadan kita ni kalau terimej semaya tarawih 2 jam diri, 2 jam lah kita berdiri. Kalau terimej sejam setengah, diri sejam setengah, kita diri. Kalau Allah Ta'ala uji kita dengan keuzuran, dah tak apa nak buat ke mana. Ni hak sihat molek-molek ni. Pukul 3 pagi makan nasi lagi tiap-tiap malam. Pah makan, masuk 1 Ramadan,
hospitalana. Tu tak boleh lah. Maknanya hak sehat dah lah ni kita jaga molek. Hak Allah Ta'ala uji dengan kesihatan, tak apa. Kita buat cara kita, ada pahala dan juga ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kesungguhan kita. Walaupun kita uzur, kita semari masjid juga, kita semaya juga, itu pahala lain yang Allah Ta'ala nak beri. Tapi kalau kita sihat molek-molek, kita jagalah kesihatan kita. Yang keempat, yang terakhir, iaitu isti'dadul mal, iaitu persiapan daripada sudut mal, harta benda. Duit ni sebelum tiba bulan Ramadan ni kita kena kumpul duit banyak. Aku buat challenge. Hak ni aku nak belanja dalam bulan Ramadan. Berapa ustaz? Kita pergi serai bazar. Bazar jual nasi macam-macam, jual kuih macam-macam, kita perhabis pitih di bazar. Bukan lagu tu. Duit yang ada tu kita bagi infak ke masjid kita ni. Kalau ada iftar ko, ada nak buat gapo ko, kita bagi. Khususnya semaya Jumaat. Skala-skala kita semaya Jumaat, kita bagi 50 riyal. Bulan Ramadan kita bagi 100. Kita upgrade. Jangan terbalik pula. Sebelum bulan Ramadan kita bagi 50 riyal. Masuk bulan Ramadan kita pun bagi 2. 30 riyal, 15 riyal. Tak pandai tu orang panggil. Jadi bulan Ramadan ni kita taruh piti banyak supaya kita boleh bagi infak, boleh bagi sumbangan, boleh bagi derma ke anak yatim, boleh bagi orang panggil juadah, berbuka puasa, bui ke jiran kita, bui ke orang panggil waris kita, buat iftar di masjid kita. Alhamdulillah. Majlis agama Islam Kelantan kita bagi kita semaya tarawih ikutmu 8 rakaat cara 8, 20 cara 20, kita boleh perapak sah. Alhamdulillah, ni satu nikmat. Kita nak tengok. Mudah-mudahan dengan perapak sah ni orang kohorama. Mau besok dah masjid Telipuk ni kalau terawih kak. Kalau tak mai Isya ni tak sarak lah. Nak semaya dalil, boleh puasa penuh. Alhamdulillah. Cuma iftar ni kena take away, kena buku. Tak apa dah. Paling kurang kita boleh prapaksa, kita boleh kembali balik merasai puasa kita dulu-dulu, tarawih kita dulu-dulu. Ni satu nikmat yang kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakanlah kesempatan yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, kita guna sungguh-sungguh. Jangan kita skip, jangan kita ponteng, jangan kita mudah-mudah. Paling penting kita puasa molek, kita buat sungguh-sungguh. Walaupun Allah Ta'ala ambil nyawa kita lepas raya kok, kita puas hati dah dengan puasa kita. Aku puas hati dah puasa tahun ni. Kita boleh orang panggil boleh soal jawab dengan Allah Ta'ala. Ni puasa aku puas hati sekali. Aku buat go ni, baca Qurannya, qiyamul lailnya, sedekahnya, tarawihnya, macam-macam yang kita buat. Kita kena bayangkan puasa kita tahun ni puasa yang terakhir. Puasa yang terakhir dalam hidup kita, kerana matlamat daripada puasa kita ni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah Ta'ala panjangkan umur kita, beri kita nikmat kesihatan, beri kita kekuatan, buka pintu hati kita, bagi semangat kepada kita untuk kita mengimarah masjid kita ni dan juga mana-mana masjid dengan ibadat kita di dalam bulan Ramadan, tidak lain tidak bukan untuk mendapat keberkatan dan juga kerahmatan. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala, puasa kita puasa pada tahun ni, pada kali ni, dengan rahmat Allah Ta'ala kira sebagai amalan soleh untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga.
Itu benda yang tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Sekiranya kita nak lagu tu, kita mengharapkan lagu tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita, akan permudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dan beri kita kekuatan untuk bersama-sama di dalam bulan Ramadan, untuk kita beribadat dengan sehabis mungkin Ramadan ini, kerana Ramadan adalah bulan yang tidak dapat, orang panggil, tidak dapat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita gunakanlah sebaik mungkin bulan Ramadan ini untuk kita jadikan lubuk pahala, menyebabkan kita diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Cukuplah setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan juga rahmati pertemuan kita pada malam ini, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Aqul qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.